Assalamualaikum dan selamat petang semua. Saya wakil dari Kumpulan 15 akan berbincang tentang kesusastraan Islam. Kami terdiri daripada 6 orang ahli kumpulan termasuk saya. Nama saya Muhammad Alif Hakimi bin Muhammad Khairul Anwar. Nama ahli yang pertama Fariza Nurfazin bin Jaswari. Nama ahli yang kedua Nur Alia binti Muhammad Aswi. Nama ahli yang ketiga Siti Nur Aisyah binti Zukma. Dan nama ahli yang keempat Nur Auni Musyasarah binti Mak Nasir. Nama ahli yang kelima Syarifah Syuhada binti Syed Kamal. Assalamualaikum, nama saya Siti Nur Aisyah binti Zukma. Tajuk kami iaitu Kesusastraan Melayu. Saya membentangkan tentang pengenalan. Pengenalan kemasukan Islam di Nusantara telah membawa era penulisan baru kepada pengembangan sejarah kesusastraan Melayu kerana telah banyak karya-karya sastra Melayu tradisional ditulis dan disalin mengikut kepelbagaian tema, pengaruh dan sifatnya. Salah sebuah karya sastra Melayu tradisional yang amat turut diperbincangkan secara berulang-ulang kali oleh para sarjana sehingga kini seperti Sejarah Melayu atau Sulatul Salatin, Hikayat Merumah Wangsa, Hikayat Raja Pasai dan sebagainya. Kesusastraan Islam merujuk kepada kesusastraan yang ditulis dari pandangan Islam dalam apa jua bahasa fiksyen daripada dunia Islam. Yang paling terkenal mungkin merupakan Hikayat 1001 Malam yang terdiri daripada banyak cerita rakyat yang lebih awal dikisahkan oleh pemasyhur Parsi Skripzat. Jika disoroti sejarah perkembangan sastra Islam di Malaysia, istilah sastra Islam telah mula bertapak apabila agama Islam masuk ke tanah Melayu. Kedatangan Islam ke tanah Melayu telah membawa bersamanya karya-karya Islam yang akhirnya diminati oleh masyarakat di tanah Melayu. Perubahan ini selaras dengan tuntutan Islam yang menolak sebarang unsur syirik, iaitu bercanggah dengan kepercayaan Allah sebagai Tuhan yang layak disembah. Hasilnya, sejak perubahan yang melibatkan dunia kesusastraan Melayu dalam Islam, maka telah berlaku penjelmaan baru terhadap kesusastraan Melayu. Penjenamaan semulaan dari segi nama seperti Sastra Peralihan Hindu Islam, Sastra Melayu Pengaruh Islam dan Sastra Melayu Berunsur Islam, dan juga yang mutakhir ialah Sastra Islam. Fenomena sastra Islam mula kelihatan secara jelas sekitar tahun 1970-an yang mempunyai kaitan rapat dengan gerakan dakwah di Malaysia. Sastra Islam sebenarnya telah mengundang polemik yang besar dalam kalangan sarjana kesusastraan Melayu. Masing-masing berusaha memberi takrifan sastra Islam berdasarkan pengamatan dan hujahan tersendiri. Pada peringkat awal, pencegahan mendapat mengenai sastra ini telah dibicarakan oleh beberapa orang sarjana seperti Muhammad Kamal Hassan, Ismail Ibrahim, Lutfi Abbas, Shanun Ahmad, Ismail Hamid, Muhammad Uthman Al-Muhammadi, Syafi Abu Bakar, Sidi Ghazalbah, Yusuf Zaki Yaakob dan Hashim Musa. Mengikut Said Abu Ar-Reda, sarjana Islam pertama yang meneroka bidang ini dan melaungkan gagasan ke arah menghidupkan semula sastra Islam ialah Sheikh Abu Hasan Al-Nadawi. Beliau merupakan seorang tokoh pelopor dalam bidang ini yang melakukan gagasan dan sarana ke arah bersastra mengikut perspektif Islam. Said Abu Ar-Reda menjelaskan sumbangan gagasan ke arah sastra Islam dalam dekad 50-an bersambung dengan kemunculan seorang tokoh perkritik sastra dan pendakwa Islam yang tidak asing lagi dalam kalangan masyarakat dan dunia Islam. Beliau ialah Almarhum Sayyid Qutb yang merupakan pembuka jalan ke arah Islam moden. Peluasan pengaruh Islam di sekitar Nusantara telah dirancakkan lagi dengan kewujudan kerajaan-kerajaan Islam di alam Melayu. Dari situ wujudlah jenis-jenis sastra yang baru yang selari dengan ajaran Islam. Kebanyakan karya sastra yang dipengaruhi dengan Islam adalah bertujuan untuk menyampaikan dakwah, ilmu tauhid, rukun Islam, rukun iman dan sifat 20 wujud dengan kuantiti yang banyak. Inisiatif ini dilakukan oleh para pendakwah bagi menyampaikan ajaran Islam pada masa yang sama. Assalamualaikum dan selamat petang semua. Saya akan berbincang tentang penyataan masalah. Terdapat 3 penyataan masalah yang dapat dikaji dalam kajian ini, iaitu kekangan masa, kesukaran mencari maklumat dan ancaman pandemik COVID-19. Penyataan masalah yang pertama ialah kekangan masa. Melakukan kajian ini, kekangan masa menjadi salah satu kesukaran kepada pengkaji. Hal ini dikatakan demikian kerana semasa ingin melakukan kajian, pengkaji terikat dengan hal yang sama atau hal yang lain semasa ingin melakukan kajian tersebut.
Pengkaji terdiri daripada 6 orang ahli kumpulan dan setiap ahli kumpulan mempunyai komitmen yang lain dan tugasan yang lain. Oleh itu, pengkaji perlu bijak membahagikan masa untuk menjalankan kajian tersebut. Penyataan masalah yang kedua ialah kesukaran mencari maklumat. Kesukaran mencari maklumat merupakan salah satu penyataan masalah yang dihadapi oleh pengkaji. Hal ini dikatakan demikian kerana tahap capaian internet yang lemah telah menjadi salah satu kesukaran kepada pengkaji untuk mencari maklumat. Berbagai alternatif telah dicari oleh pengkaji untuk menyiapkan tugasan ini. Malahan, maklumat yang dicari tidak mendapati tajuk tugasan yang diberikan. Oleh itu, pengkaji membuat rumusan dengan mencari maklumat melalui internet dan buku ilmiah. Ia dapat membantu menyiapkan tugasan yang diberikan. Ancaman pandemik COVID-19 merupakan salah satu penyataan masalah yang dapat dicari oleh pengkaji. Peningkatan kes COVID-19 telah menyebabkan Kementerian Pendidikan Malaysia menangguhkan sesi pembelajaran secara bersemuka. Hal ini telah menyebabkan pengkaji sukar untuk berbincang sesama ahli kumpulan untuk menyiapkan tugasan ini. Bukan itu sahaja, ancaman pandemik COVID-19 telah menyebabkan pengkaji sukar untuk berbincang dengan pensyarah di universiti bagi melancarkan lagi kajian ini. Oleh itu, wabak ini telah menyukarkan pengkaji untuk menyiapkan tugasan ini. Antara persoalan kajian bagi kumpulan kami, kajian ini akan menjawab beberapa persoalan berhubung dengan kesusastraan Islam, iaitu yang pertama, apakah ciri-ciri yang terdapat dalam sastra Islam? Yang kedua, sejauh manakah pengaruh Islam dalam karya kesusastraan? Yang ketiga, apakah faktor-faktor kemunculan kesusastraan Islam? Objektif kajian bagi kumpulan kami berdasarkan penyataan masalah adalah menjadi matlamat utama kajian ini dijalankan bagi meneliti dan menganalisis kesusastraan Islam, iaitu yang pertama menganalisis ciri-ciri sastra Islam, yang kedua mengenal pasti pengaruh Islam dalam karya kesusastraan. Kajian. Pengkaji tidak mampu untuk mengkaji sesuatu yang besar secara lebih khusus. Skop dan ruang yang agak sempit dalam batasan kajian. Keseluruhan aspek dalam teks karya tersebut merupakan intipati yang menyeluruh. Pengkaji hanya melakukan analisis pada pengaruh dari segi bahasa, kosakata, pengajaran serta nilai-nilai yang mulia. Tema yang dipaparkan adalah iaitu kesusastraan Islam. Persoalan yang banyak mendasari bahan kajian ini iaitu terdapat perbezaan pendapat dalam kalangan beberapa orang sarjana tentang maksud sastra Islam. Karya-karya sebegini telah memperjuangkan Islam dalam kesusastraan Melayu secara kolektif, iaitu dari sudut teori dan praktisnya. Metodologi kajian. Bahan-bahan yang diperoleh oleh kami daripada buku, artikel, jurnal dan juga media elektronik seperti internet. Kami menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan kesusastraan Islam sebagai bahan rujukan utama dalam kajian kami. Selain itu, melalui internet pula, kami berpeluang memperoleh lebih banyak maklumat untuk mengetahui berkaitan dengan kesusastraan Islam seperti sejarah kesusastraan Islam, pengaruh Islam dan sebagainya. Meneruskan pembincangan ini, saya diberi tugas untuk menerangkan sedikit tentang analisis kajian yang kami dapat melalui tajuk yang kami kaji ini. Melalui analisis kajian ini, kami dapati dua objektif. Yang pertama, untuk mengenal pasti ciri-ciri sastra Islam dan untuk mengetahui pengaruh Islam dalam karya kesusastraan Islam. Kita pergi kepada ciri-ciri sastra Islam. Ciri-ciri sastra Islam yang penting ialah bersifat ketuhanan. Yang kedua, kemampatan dalam menghasilkan karya. Yang ketiga, bersifat menyuruh. Bersifat menyuruh ini, para sastrawan tidak terbatas untuk menghasilkan karya dari segi tempat, masa dan sebagainya.
Yang keempat, keseimbangan antara manusia dengan alam. Seterusnya, realiti dan tauhid. Setakat itu saja ciri-ciri sastra Islam yang kami dapat. Seterusnya kita pergi kepada objektif yang kedua, iaitu untuk mengetahui pengaruh Islam dalam karya kesusastraan Islam ini. Melalui kajian yang kami kaji ini, kami dapati terdapat segelintir karya yang mempengaruhi unsur-unsur Islam seperti syair, puisi, hikayat dan sebagainya. Okey, saya ambil satu contoh. Saya ambil contoh karya Syair Perahu. Dan Syair Perahu ni ditulis oleh tokoh sastrawan Indonesia yang terkenal yang dikenali sebagai Hamzah Fansuri. Beliau sering menghasilkan karya yang bercorak tasawuf seperti prosa, puisi, syair dan sebagainya. Beliau juga merupakan ahli tasawuf. Karya yang dihasilkan ini ada pengaruh Islam kerana dia dalam Syair Perahu ini membicarakan tentang perhubungan manusia dengan Tuhan. Jadi dia memberi petunjuk kepada masyarakat Islam supaya lebih tahu kewujudan Tuhan dan perlu patuh arahan yang arahan yang Tuhan arahan, supaya tidak ingkar tentang dengan arahan Tuhan. Dalam Syair Perahu ni ada 40 rangkap. Dalam setiap rangkap tu mempunyai makna tersirat. Contohnya rangkap yang ke-9. Rangkap yang ke-9 ini menceritakan tentang hidup seorang tu perlulah mempunyai pedoman. Hal ini dikatakan demikian kerana bila manusia itu mempunyai pedoman dalam hidup, bila seseorang manusia itu mempunyai pedoman dalam hidup dia, dia akan memberi petunjuk kepada diri kita supaya kita jadi lebih baik. Dengan adanya Syair Perahu yang mengetengahkan tentang nilai tasawuf dalam syair ini, dapat meningkatkan masyarakat supaya lebih meningkatkan keimanan dan meningkatkan ketakwaan kepada pencipta. Seterusnya ada juga terdapat lagi pengaruh Islam dalam karya lain. Contohnya kitab Tajus Salatin, hikayat-hikayat, contohnya hikayat Legenda Islam, hikayat Nur Muhammad, hikayat Hamid Hamzah dan puisi. Puisi, contohnya puisi Hanya Untukmu. Okey, untuk bahagian penutup pula, daripada pembincangan di atas dapat disimpulkan bahawa sastra berperanan sebagai antara wadah berkesan dalam proses penyampaian ilmu kepada masyarakat. Keperluan masyarakat terhadap karya sastra yang menyampaikan ilmu memberi petunjuk bahawa ilmu boleh diperolehi melalui pelbagai sumber termasuk daripada bidang kesusastraan karya. Karya sastra yang tidak mementingkan ilmu akan kelihatan kosong dan tidak akan memberi manfaat kepada masyarakat secara menyeluruh. Segala bentuk keindahan yang kosong daripada intipati ilmu dalam karya sastra akan membuatkan masyarakat terus berada dalam kerugian. Justru, wajar bagi para penulis untuk sentiasa memikirkan kaedah terbaik dalam pengkaryaan mereka agar ilmu dapat dipersembahkan kepada masyarakat dengan gaya yang menarik. Kerangka didasari oleh batas-batas yang ditetapkan oleh Islam. Secara jelas, 3 bentuk persamaan antara pandangan Muhammad Afandi dan Adanawi, iaitu pertama, penekanan terhadap mesej atau petusan; kedua, hubungan antara sastra dengan kehidupan; dan ketiga, pengiktirafan terhadap sastra klasik, menunjukkan bahawa pandangan kedua-dua orang tokoh ini didasari oleh satu matlamat, iaitu memperjuangkan perutusan antara ilmu dalam karya sastra Islam. Hanya 3 punan dengan ilmu yang benar, kehidupan manusia akan sentiasa dalam kebaikan.
Inilah yang ditunjukkan dalam hasil karya sastra klasik dalam dunia kesusastraan Islam yang merangkumi kesusastraan Arab dan Melayu. Satu perkara jelas yang digambarkan melalui persamaan pandangan dua tokoh ini ialah sastra Islam. Itu bersifat universal, tidak terdapat kepada tempat dan masa tertentu. Hal ini kerana matlamat sastra Islam itu jelas, iaitu membawa manusia ke arah keredaan Allah. Tambahan pula sumber rujukan Islam itu disepakati oleh semua umatnya, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Justru tidak timbul sebarang kontraksi yang jelas antara pandangan penjual sastra Islam meskipun mereka berada di benua yang berbeza. Selain itu, sastra Islam tidak mungkin dipisahkan dengan cakrawala dan kehidupannya adalah sesuatu yang dekat dengan kehidupan manusia, malah berfungsi sebagai satu elemen untuk meningkatkan taraf hidup insan serta menyelesaikan permasalahan yang berlaku dalam kehidupan seharian. Kesemua perkara yang ditekankan oleh sastra Islam pengarah kepada satu tujuan utama, iaitu mendekatkan masyarakat dengan penciptanya. Sebab itu, jika kerja-kerja pengkayaan dijalankan dengan penuh amanah, ikhlas, menepati ketetapan syarak, makanya akan dikira sebagai amal kebajikan yang mempunyai 37 ganjaran yang tersendiri daripada Allah. Sesungguhnya setiap apa yang ditulis dan dibaca mempunyai nilai tersendiri di sisi Allah. Okey, sekian saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.